بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Hai orang yang beriman, bertakwa kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada pihak Masjid Al-Bukhari kerana sudi menganjurkan pengajian hadis 40 bersiri bersama dengan saya dan memberikan kepercayaan kepada saya. Saya amat menghargai jemputan ini. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya yang saya sayangi dan saya kasihi dan saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan guru, para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan guru, para kiai, para habaib yang ada dalam majlis ini yang bersangka baik dengan saya. Ada salah silap kurang, berikan teguran dan nasihat. Dan seterusnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, muslimin muslimat yang ada dalam majlis hari ini, dan kita berhimpun ramai, barangkali ada wali-wali Allah. Kita mendoa kepada Allah agar yang pertama supaya Allah ampunkan dosa kita semua, amin. Yang kedua, kita minta Allah sudi mematikan kita dalam mati yang baik, amin. Dan yang ketiga, kita minta Allah sudi menerima semua amalan kita, khususnya amalan kita di bulan Ramadan yang lalu, amin. Dan yang keempat, kita mohon agar Allah sudi lapangkan dada kita, bagi peluang saya, tuan-tuan, supaya perkongsian hari ini jadi cantik, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Khair. Semua sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Apa nama? Insya-Allah hari ini kita nak baca hadis yang kedua. Hadis pertama itu baca masa kuliah subuh. Tak, siapa terlepas itu maafkan saya lah. Lepas ni kita tak buat dah kuliah subuh, kita buat maghrib ya. Sebab kalau tidak ramai tak dapat mai, jadi kita buat malam aja insya-Allah. Qala musannif, sebelum tu marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan dalam hati kita, sanubari kita semua, kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah kita, i'tikaf kita, pengajian kita, perhimpunan kita, munajat kita, doa kita semua kita niatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya ahli qaryah Masjid Al-Bukhari dan sekalian warga Pulau Pinang yang pergi dahulu daripada kita, dan umumnya kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Dan juga kita niatkan supaya Allah jauhkan kita semua daripada segala penyakit
wabak, persengketaan, perbalahan, kemusnahan, niatkan juga supaya Allah berikan kepada pemimpin-pemimpin kita, pemimpin-pemimpin yang soleh, yang tawadhu, yang zuhud, dan melantik orang-orang yang bertanggung jawab dalam kabinet nanti untuk memimpin kita. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. Qala musannif, berkata pengarang yaitu Imam An-Nawawi, yang merupakan salah seorang daripada wali-wali Allah yang ada di atas muka bumi ketika zaman hidup beliau. Berkata ulama, dalam hidup kita ni setiap fasa, setiap masa akan ada beberapa kategori para wali-wali Allah. Antaranya wali abdal, wali kutub. Yang paling tinggi itu wali kutub. Wali kutub dalam satu masa hanya ada 4 orang saja. Dalam satu masa dia hanya ada 4 orang saja. Salah seorang daripada wali kutub yang ada Imam An-Nawawi. Salah satu karamah Imam An-Nawawi yang dinukilkan oleh ulama dalam kitab-kitab seperti kitab Siyarul A'lamin Nubala dan beberapa kitab-kitab yang lainlah. Antara kisah yang ada orang yang sakit kaki dia barangkali tak tahulah, dia kata kaki dia sakit, boleh jadi gaul, kita tak tahulah gaul ke terseliu ke patah ke, yang penting kaki dia sakit. Dia jumpa Imam An-Nawawi, dia kata dia nak mengandung minta Imam Nawawi doa bagi kaki dia sembuh. Bila dia pergi jumpa Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi tak doa kat dia. Imam Nawawi syarah dekat dia tajuk sabar. Imam Nawawi syarah dekat dia tajuk sabar. Dia kata, habis Imam Nawawi bercakap dengan aku, sembuh kaki aku. Ni karamah Imam. Belum doa lagi, belum doa. Orang main jumpa, bagi tahu aja. Contoh macam kita, orang main jumpa, cik, ya sakit kaki ni tu kala ilaha illallah, sabarlah, Allah sayang orang yang sabar ni. Allah bagi banyak kelebihan pada orang yang sabar. Allah baru nak cakap yang tu ya, tahu tak, sembuh kaki tu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi Imam An-Nawawi yang hebat ni, yang luar biasa, beliau mendatangkan kepada kita satu kitab, nama dia Arba'in An-Nawawiyah, yang menghimpunkan 42 hadis. Kalau kita baca kitab biasa-biasa macam ni, ada 42 hadis. Kalau baca advance sikit, yang ni disyarah oleh, dengar elok-elok, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali. Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, seorang ulama hadis, maulana dalam ilmu hadis, tapi bermazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ini antara tokoh yang hebat. Dia syarah Imam Nawawi punya. Dia kata bukan 42, saya tambah 5 jadi 8 lagi, cukup 50 hadis Imam An-Nawawi. Tapi dia tak bagi hadis Imam Nawawi lah. Imam An-Nawawi bagi 42. Jadi Imam Nawawi kata, saya mendatangkan 42 hadis asas agama. Jadi hari ini kita nak baca asas yang kedua. Asas pertama hari itu niat. Tuan-tuan keluar mengundi hari itu niat tuan-tuan apa? Hak niat itulah yang dipakai. Siapa pun jadi pemimpin, jadi apa, hak niat kita itulah yang akan dipakai masa Allah menghitung kita nanti. Kita main majlis hari ini, niat kita apa? Kalau satu orang dia main daripada rumah dia, dia ambil wuduk, dia main duduk sini semata-mata nak sembahyang maghrib berjemaah dengan nak sembahyang isyak, sementara nak tunggu maghrib isyak nak duduk lagu ni,
duduk kita saja tadi kata Nabi dalam satu hadis dikira macam dia semayang juga sepanjang duduk ni dalam semajlis ilmu hari ni. Niat. Kita main niat apa? Niat itu asas utama. Apapun nak menikah, nak buat apa, nak main, nak kerja, semua niat. Sebab hujung hari nanti apapun niat kita apa. Kita pergi haji umrah, niat kita apa? Kita puasa Isnin Khamis, niat kita apa? Itu asas nombor satu. Nombor satu. Nombor dua, hari ini kita mula baca. Hadis ni panjang, jadi dia tak baca macam dulu. Dulu baca syarah. Ni dah baca syarah, dia kena selang baca syarah. Okey. Qala musannif rahimahullah, berkata pengarang Imam Nawawi, al-hadithus tsani, hadis yang kedua. An Umar, lagi sekali daripada Sayyidina Umar. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di malam Jumaat jangan lupa banyak selawat. Ulama-ulama dulu malam-malam Jumaat ni lah malam-malam yang paling legend. Sebab malam ni malam yang dimakbulkan doa. Bulan depan kita akan masuk satu Rejab. Berapa bulan? Ingat tak? Satu Rejab berapa bulan? Ingat tak? Tengok Ustaz dalam kalender satu Rejab berapa bulan? Kena tengok buka kalender. Satu Rejab. Berapa bulan? Ada? 23 hari bulan 1. Okey. 23 hari bulan 1 nanti nak main. Satu Rejab. Satu Rejab tu Jamadil akhir tu, malam tu Rejab, ulama semua pakat tak tidur malam. Pulut. Sebab apa? Malam tu doa makbul. Jadi saya berharap kita semua dapat pulut. Cuma jangan tunggu satu Rejab. Setiap minggu ada waktu doa makbul, iaitu malam ni. Khamis malam Jumaat kata ulama sepanjang malam doa makbul. Jadi malam ni tuan-tuan gunalah peluang sepanjang kita mengaji sekejap lagi. Apa saja tuan-tuan terdetik doa. Dalam hati tak apa, tak angkat tangan tak apa. Banyakkan berdoa malam ni. Malam ni banyakkan beribadah. Doa salah satu ibadah. Selawat salah satu ibadah. Niat baik salah satu ibadah. Sekejap lagi bila kita cerita, kita akan jumpa mutiara-mutiara dalam hadis Nabi. Tuan-tuan dengan saya pasti akan rasa macam aku nak jadi orang bagus. Niat itu juga ibadah yang bagus. Jangan bagi lepas peluang. Sebab hari malam ni malam Jumaat, siapa yang bersedekah malam ni lebih baik daripada 6 hari yang lain. Tuan-tuan bagi hari Sabtu, tuan-tuan bagi hari Ahad, tuan-tuan bagi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Khamis, tuan-tuan bagi hari ni. Derma yang tuan-tuan bagi malam ni sampai ke esok Jumaat habis itu lebih baik daripada 6 hari yang sudah. Jadi kalau Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis tuan-tuan bagi RM1, hari ni bagi RM2, lipat sikit satu kali ganda, bagi lebih sikit sebab hari ni lebih baik. Itu contoh dia. Kalau Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad selawat 10, hari ni lajak sikit bagi 20. Sekali tak apa. Bagi sekali cukup 20, khalas. Kalau hari lain tuan-tuan baca zikir 3 kali, hari ni bagi jadi 6, lebih sikit. Sebab itu malam ni orang selalu baca Yasin sebab doa makbul. Perumpamaannya macam ni. Kalau kita nak buat telur rebus, ni kita geng 7-8 ni telur rebus tak boleh tinggal lah. Si kandang tu
nasi, mandi, telur rebus kena ada. Lagi satu, kalau kita nak makan pasembur, kita kena ada ubi. Ubi tak mau kerah ke, ubi mau lembek sikit, betul? Dia potong tu seroi lagu tu, dia buat bentuk segitiga lebuh dalam pinggan kita, baru cucuk dengan garpu tu, masuk sedap. So kita ada telur rebus, kita ada ubi yang lembut. Soalan saya tanya tuan-tuan, nak buat telur rebus lagu mana? Kita kena tahu telur masuk dalam ayam mendidih. Nak buat ubi bagi lembut lagu mana? Kena rebus ubi dalam ayam mendidih. Nampak? Ayam mendidih yang sama, kalau letak telur dia jadi kerah, kalau letak ubi dia jadi lembut. Apa maksud dia? Jangan suasana membentuk kita, kita bentuk diri kita. Jaga jati diri kita. Jangan hari ini berubah kepimpinan, kita pun berubah. Hari ini orang letak pentadbiran masjid orang lain, kita berubah. Jangan. Jadilah seperti ubi. Kain rebus dia tak jadi kerah, dia tetap jadi lembut. Walaupun yang rebus itu adalah ayam mendidih yang sama, yang guna untuk nak rebus telur bagi jadi kerah. Hari ini jati diri kita. Hadis ni hadis jati diri kita. Pegang sungguh-sungguh, amal yang elok. InsyaAllah kita jadi orang bagus. Tahu di dalam laut kita akan jadi pulau. Tahu di darat kita akan jadi bukit gunung kanan. Sebab tu kata Buya Hamka, orang yang dalamannya hidup, dipenuhi dengan kasih sayang cinta, hidup, dia ada jati diri dia. Kalau diletakkan di tengah laut, dia tetap boleh mencari ikan untuk dapat. Tetapi orang yang dalam dia kosong, letaklah dalam gedung roti pun mati lapar juga. Sebab apa? Dalam kosong. Ini cerita kita hari ini. Okey, jom kita. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu lagi sekali. Maknanya hadis pertama itu Sayyidina Umar, hadis kedua hari ini Sayyidina Umar. Qala, kata Sayyidina Umar, bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mau tak kami duduk dengan Nabi suatu hari, katakan zata yaumin, kami tengah duduk dengan Nabi dalam satu majlis di kawasan, kalau siapa nak tulis buat kurungan lah dalam tu, dalam hadis tu kena buat kurungan. Apa dia? Kami duduk di kawasan Suffah, kawasan Ashabus Suffah yang ada timbul sikit. Kalau siapa yang pergi Mekah baru-baru ni, yang pergi dalam tempoh terdekat ni, kita dihalang daripada masuk kot jalan biasa Raudhah. Kalau dulu nak masuk, kita masuk kot pintu rumah Sayyidina Abu Bakar, dia tulis Babu Siddiq, Babu Abu Bakar As-Siddiq, pintu Sayyidina Abu Bakar, bersebelahan dengan pintu Babu Salam. Tapi kali ni tak. Kalau kita nak pergi masuk, kita kena pusing, nak jauh, pergi belah masuk dekat sebelah dengan pintu Jibril. Bila kita masuk, confirm siapa masuk situ, dia akan nampak ada pelantar-pelantar yang timbul. Dia pening sikit, dia punya bata dia tu pening sikit. Ni lantai masjid, dia pening sikit ada, dia pening sikit ada dua. Itu adalah Ashabus Suffah, tempat orang-orang miskin yang main nak belajar dengan Nabi. Mereka duduk tam tu lebih kurang 70 orang. Ketua dia yang duduk tam situ siapa? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Baik, mereka ni semua tengah duduk tam situ, para sahabat. Bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, suatu hari kami duduk lepak tam situ. Bukan lepak bodoh macam kita ada mengaji ilmu lah, tapi duduk relax betul, duduk dengar Nabi duduk cakap. Tiba-tiba tala'a alaina, dia cuih keluar mai kat kami. Tu bahasa kita lah, dia cuih keluar mai kat kami. Maknanya apa? Tiba-tiba aja keluar dia mai. Dia ni mai kok mana? Maknanya mereka tengah duduk tu, mai kelibat belakang tembok tu, tiba-tiba keluar satu orang. Tala'a alaina, tiba-tiba mai kat kami. Rajulun, satu orang laki-laki.
Macam mana rupa dia? Syadidun bayadhi thiyabi, baju dia putih melepak. Ni orang Penang ni saya selalu nak pesan, jangan tinggal budaya kita. Dulu di Pulau Pinang hari Jumaat semua orang pakai baju putih, menghanyut panjang jalan habis sembahyang Jumaat penuh orang pakai baju putih. Esok Jumaat sunnah Nabi pakai baju putih, pakai. Dalam kitab-kitab dia tulis pakai baju putih, dapat pahala sunnah. Pakai bajunya serempak ya, pahala satu sunnah Nabi. Pahala senang, selalu tak kisah dia bukan baju Melayu, baju t-shirt boleh, polo boleh, kemeja boleh, Melayu boleh, jubah boleh, yang penting warna, color dia putih. Esok pakai. Seluang janganlah tu, kalau basah susah juga lah. Baju pula baju. Okay. Syadidul bayadhi thiyab. Kan saya abang tuan-tuan, esok Jumaat sunat pakai baju putih. Kalaulah baju ni tak penting, Sayyidina Umar tak cerita kawan tu pakai baju apa. Sebab Sayyidina Umar tengah duk cerita kat kita apa benda yang tengah berlaku. Syadidus sawadi sya'ri, rambut dia hitam berkilat elok. Apa yang perlu nak tahu ni, rambut elok berkilat maknanya comel. Kita kena sentiasa comel, proses baik. Apa dia? La yura alaihi atharus safar, tak nampak pun dia ni macam mai daripada jauh. Tak nampak pun dia ni mai daripada jauh. Okey, benda ni penting sebab apa? Dulu mereka tak ada kereta macam kita. Kita kereta tutup kiri kanan depan belakang atas bawah. Kita duduk dalam kereta, buka aircon, jalan. Tuan-tuan tengok saya pun tuan-tuan tak nampak macam musafir. Saya main daripada KL baru sampai lah ni. Tak sangka azan Allah Akbar sampai. Main daripada KL tapi tak nampak sebab apa? Kita tengok orang dulu dah. Dulu naik unta, dia tak ada side mirror, dia tak ada tingkap, dia jadi duduk terbuka dulu tu. Jadi bila dia naik itu, baju dia sekali lagi duduk main berabuk, rambut dia sekali lagi duduk main berpasiang, pasal dia lalu tengah padang pasiang. Jadi bila sampai saja, orang boleh tengok dia ni kusut masai ni, teruk sangat ni. Ada satu cerita. Ni cerita zaman Nabi Musa. Kena buka dalam kitab lama-lama, ada kisah tentang dua orang suami isteri zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dua orang suami isteri ni mereka miskin, tapi dalam penceritaan dia tak tulis apa kedana, bukan, dia miskin. Makna kan kita kata as-sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Kedudukan dia, yang paling bawah fakir, yang kedua miskin. Makna fakir ni dia ada tapi tak cukup, miskin dia cukup-cukup. Boleh faham? Depa ni saya kata apa tadi? Miskin, makna tak kaya-kaya. Depa miskin. Depa tak minta sedekah dah, tapi tak kaya, miskin. Suatu malam, isteri dia kata kat suami dia, ni tajuk ni nak kait dengan orang musafir tu saja, nak kaitkan serta tu. Isteri dia kata kat suami dia, masa tu dia duduk kat tilam dia, kat katil dia tu. Bini dia kata kat suami dia, bang, bukan Nabi Musa cakap direct ke dengan Allah Ta'ala? Allah sebut dalam Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Musa cakap direct dengan Allah. Jadi umat Nabi Musa, dia tak boleh kata Nabi dia tu cakap direct, tapi mau nama isteri ni dia rujuk suami dia dulu. Dia kata, bang, bukan ni kah Nabi Musa bukan cakap direct dengan Allah Ta'ala? Itu suami dia kata, dia cakap tu tak ada malaikat-malaikat, tak ada, direct nak cakap dengan Tuhan tu. Bini dia kata, mau kalau lagu tu awak kita tak suruh dia doa bagi kita kaya, suruh dia cakap kat Tuhan, Tuhan bagi mereka dua ni kaya kan? Tu orang perempuan tu, faham? Cara dia susun dialog, dia tanya Nabi Musa ni bercakap dengan Allah ke? Bukan maksud dia nak tahu tu, dia ada sebelah dia lagi.
Tu orang perempuan punya ilmu muslihat dia tu. Bukan jahat lah, bukan jahat. Dia punya susun atur cara dia tu. Orang perempuan kemah. Dia tahu cara nak ceritakan suami itu ke mana. Makna bukan isteri kita saja. Lu daripada zaman Nabi Musa dia dah memang macam tu. Dia kata kat lelaki dia, bang, bukan Nabi Musa bercakap terikkan dengan Allah Ta'ala. Dia direct. Isteri dia kata, awak kita tak minta dia doa kat kita bagi jadi kaya. Laki dia kata, betul juga, orang tak terfikir pula begitu. Laki dia kata begitu. Tak apa, esok kita pergi jumpa, kita minta doa bagi kita jadi kaya. Dua-dua dia pergi jumpa Nabi Musa esok. Pagi itu pergi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa minta tolong rezeki, boleh kan? Nabi Musa kata, dia bapak nak minta tolong apa? Dia kata lagu ni, boleh tak doa dekat Tuhan, minta bagi kami jadi kaya. Nabi Musa kata, okey, saya minta doa. Nabi Musa cakap, Tuhan dia ada ni, tak dia kata, boleh ke apa? Tak apa-apa lah, saya. Hari itu juga Nabi Musa beritahu dekat mereka, permintaan tuan dan puan suami isteri dimakbulkan. Allah sudi nak jadikan tuan-tuan orang kaya, tapi ada syarat. Syarat dia setahun dia. Syarat dia setahun dia. Hak suami isteri dia nak, iya Allah, alhamdulillah, syukur ya Allah, setahun pun tak apa jadi. Yang selama ni hidup niaga tak laku-laku, bila Allah makbul aja niaga laku, tiba-tiba jadi, dia punya ternakannya jadi, dia punya niaga jadi, 2-3 bulan kaya mereka ni nak saya cerita ni pun pengajarannya nak selit. Apa dia? Kalau Allah Ta'ala atur dekat kita jadi kaya, tak akan ada orang boleh bagi kita jadi miskin. Kalau Allah atur kita cukup takat tu je, tak akan ada orang boleh bagi kita jadi kaya. Tunggu masa dia akan sampai, jangan takut. Ya, kaya apa? 2-3 bulan kaya, sonok isteri. Sekali lagi dialog dia main daripada isteri juga, orang perempuan selebih. Orang perempuan isteri dia kata, bang, bukankah Nabi Musa kata kita kaya setahun dia? Ni dah 2-3-4 bulan kita duk enjoy ni. Saat lagi kita tak ada apa kita nak kena buat ni. Bukankah kita kata kita nak bagi makan orang susah? Isteri dia kata begitu. Laki dia kata betul. Mau kita ada duit, baik kita buat. Saat lagi tak ada, jangan. Jadi mereka buat apa? Mereka pergi dekat tengah sikit, jauh sikit daripada bandar, tempat pertemuan persimpangan daripada orang main utara, selatan, timur, barat, nak masuk ke perkampungan mereka. Mereka buat R&R. Ada 7 pintu dalam riwayat tulis 7 pintu. Pintu balik ni, pintu balik ni, pintu balik ni, balik ni, ada 7 pintu nak masuk ke R&R mereka. Siapa saja mai musafir diberikan makanan dan tempat tinggal secara percuma oleh suami isteri ni tadi. Oh, kemah? Nampak? Tujuan saya nak bagi tahu tadi sikit apa dia nak kata? Orang musafir ni zaman dulu, kalau siapa dapat buat rumah rehat apa semua, bagus. Sebab apa? Jauh, penat, letih, kusut masai. Sebelum nak masuk bandar, kalau dapat tempat singgah mandi dulu, oh, ewan. Alamak, ini contoh nak cerita. Jadi saya cerita bagi habis sikit. Jadi mereka pun buatlah arena 7 pintu bagi orang makan percuma. Bukan orang miskin, orang musafir. Orang musafir, dia bagi makan ke orang musafir, bagi. Nabi Musa duk perhati dia, Pak. Tengok masa setahun. Dia duk kaya lagi. Setahun sebulan kaya lagi. Setahun 3 bulan kaya lagi. Setahun 5 bulan kaya lagi. Lajak 5 bulan tadi. Cukup 2 tahun. Nabi Musa, ya Allah, bukan kata mereka ni kaya setahun dah. Ni dah 2 tahun tadi. Kenapa jadi begitu? Apa jawab Allah? Hai Musa, aku buka jalan kaya kepada mereka, satu jalan.
tetapi mereka telah membuka jalan kekayaan bagi mereka 7 jalan. Wahai Musa, adakah hamba aku lebih pemurah daripada aku, kata Allah. Kalau kawan tu ada banyak tu pun boleh buat 7 jalan pintu R&R untuk orang lain, takkan mereka lebih pemurah daripada Allah bagi setahunnya. Allah Maha Kaya, dia boleh bagi kita pengajaran. Lepas tu, ini kita tak azal lah korang, dah lajar orang ni, kalau tak azal lah korang. Muka pun dah tak ada, semayang korang. Tak ada azan, tak azan lah korang. Tahu ya korang, dah hayun lah kita ni. Kata Sayyidina Umar, tiba-tiba kami duduk dengan Nabi itu, cuy, keluar satu orang, baju putih melepak, rambut hitam berkilat, tak ada tanda pun dia ni musafir. Sebab nak tahu tanda musafir tu sebab tak kenal. Kemudian sambung lagi, wala ya'rifuhu minna ahadan. Hak seorang daripada kami pun yang duduk dekat keliling Rasulullah tak kenal dia ni siapa, sebab semua pakai duduk terpinga-pinga. Ada tak sama macam kita. Kalau member kita masuk ke dia, kita akan malu betul. Member kita masuk dia, orang tengok saya masuk, imam, orang kita kenal. Dia kalau orang yang kita tak kenal, dia ni siapa dia ni? Dia ada muka, dia kata dia ni siapa? Dia semua orang kata dia ni siapa ni? Tak cukup dengan dia ni siapa ni, dengan domai tak kenal, rambut hitam berkilat, baju putih melepak, bukan orang musafir daripada jauh yang kita memang tak kenal. Nak kata orang tempatan pun, hak seorang pun tak kenal. Dia ni siapa dia? Tanda soal. Tak cukup tanda soal, apa dia buat? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam duk kata dia ni siapa, dia main-main, dia duduk depan Nabi. Dia take Nabi, semua orang lain dia main duduk depan Nabi. Tak cukup duduk depan Nabi, dia buat lagi perangai. Apa dia? Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ini yang kena faham bahasa Arab kalau mengaji. Dia kata dekat sini rukbatayhi, lututnya ke lututnya, lutut siapa ke lutut siapa. Tu bahasa Arab dia susah kena mengaji. Bukan sasa main-main usrah ya boleh duk ceramah agama. Dia bukannya duk main, orang kata apa, duk main rasa keinsafan tu, tiba-tiba nak bagi dakwah kat semua orang, nak baca kitab. Lepas tu bila orang buat keputusan mufti lah, keputusan para asatizah, kita nak hantam. Ni kalau saya tanya tuan-tuan, kalimah dia fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Ada 2 kalimah, rukbatayhi. Hi itu maksudnya nya, dia. So dia pertama siapa? Nabi kan hak lelaki tadi. Dia tak tahu. Jadi sebab tu kena kita kata kalimah tadi dia tu pun kita tak tahu nak syarah macam mana. Janganlah ada di kalangan kita yang tak tumpu dalam pengajian agama, tiba-tiba rasa hari ni yang jadi engineer pun nak jadi ustaz, hari ni yang jadi doktor pun nak jadi ustaz, pilot pun nak cakap agama, semua bahkan nak cakap agama. Janganlah. Bagilah ustaz cakap agama, kami lah tahu. Boleh faham tak? Bukan saya cakap, saya tengah bagi contoh. Bukan semua orang boleh cerita lagu tu. Kalau saya tanya tuan-tuan main abang saya, hi yang pertama siapa dia? Rukbatayhi itu siapa? Lelaki baju putih lah siapa? Nabi. Dia tak tahu. Habis nak balik ke mana? Dia kena tengok siapa bomel belakang dia, apa syarat dia, siapa yang dia sebut dulu. Boleh faham? Ini bukan senang macam tu. Jadi biar ustaz bercakap agama senang. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dan dia meletakkan lutut dia ke lutut Nabi. La ilaha illallah. Lutut rukbatai ini 2 lutut. Bayangkan dia letak lutut dia dengan lutut Nabi itu berdepan. Oi, rapat sangat ni. Tak cukup yang tu. Kemudian dia buat apa? Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan tapak tangan dia pegang 2 paha Nabi. Tak cukup duduk lagu tu, dia pegang lagu tu.
Apa maksud dia dekat sini bila Sayyidina Umar bercerita kat kita? Ni Sayyidina Umar tau, bukan calang-calang orang. Kita dah cerita dah siapa Umar. Umar ni bukan level kita dah. Umar ni, Sayyidina Umar, dia berjalan, iblis yang kita tak nampak pun lari daripada Sayyidina Umar. Bukan kata orang, makhluk ghaib, iblis duk ada di lorong, duk lepak nak kacau orang. Sayyidina Umar lalu je, bukan Sayyidina Umar nampak mereka pun, tapi lari minta bukan setan. Ni Sayyidina Umar, mulut Sayyidina Umar ni Allah bagi selari dengan wahyu yang Allah nak turun. Makna Allah tak turun nanti hukum akam. Nabi tanya Umar, Abu Bakar dan kawan-kawan Muhajirin Ansar, kita ada panduan perang, apa kita nak buat dengan mereka ni masa peperangan Badar? Ni nak buat apa dengan mereka ni? Peperangan Uhud. Ni nak buat apa dengan mereka ni? Apa nama Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, tu adik-beradik kita juga, keluarga kita, bagi maaf sudahlah, lepas mereka, nanti mereka balik, mereka boleh cerita kata kita baik. Nabi kata, Umar, apa pandangan? Umar kata, tak boleh, kita baru mula. Orang-orang macam ni tak boleh, mereka akan menjadi racun dalam daging nanti, bunuh aja mereka. Dia kata lagu tu. Nabi tanya-tanya pendapat lain, tiba-tiba wahyu sampai. Nabi kata, betul apa yang Umar cakap. Tu mulut dia. Habis takkan dia saja-saja duk cerita kat kita, dia ni main letak lutut dia dekat depan lutut Nabi, tapak tangan dia pegang paha Nabi. Takkan saja-saja. Habis pasal apa? Sebab Sayyidina Umar nak cerita dekat kita peristiwa yang berlaku, menunjukkan apa proses yang nak berlaku. Bagaimana bila nak mengaji kena ada sentuhan. Sebab tu bila kita habis sembahyang, menjadi kebiasaan kita habis sembahyang baca doa, kita akan bersalam-salaman, sentuh seorang sikit sesama kita, tangan kita. Ada waktu peluk. Pasal apa? Ada sebab. Mak bapak bila nak bercakap dengan anak-anak, pegang bau mereka, luhut bau mereka, pegang belakang mereka, sentuh dada mereka. Semua tu ada sebab kenapa Nabi buat kepada para sahabat. Sebab apa? Bercakap sambil menyentuh lebih bermakna daripada bercakap berdiri saja. Jibril bukan main nak baca depan Nabi ya. Awak Nabi bodoh lah. Nabi paling cerdik kot. Tapi pasal apa kena pegang? Sebab nak tunjuk lebih bermakna, pegang. Lepas tu dia buat apa? Dia dah duduk depan Nabi, dia punya lutut bertemu lutut Nabi, tangan dia pegang paha Nabi dua-dua belah ni, duduk lagu tu. Lepas tu apa dia buat? Waqala, kata lelaki tadi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Hai Muhammad, bagi tahu kat aku Islam tu apa? Nabi jawab steady. Tapi itulah kata Nabi kita. Di sini ada dalil yang menunjukkan kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beza dengan nabi-nabi lain, dengan elok-elok. Tu kata tu Nabi kita. Sebab itulah janganlah tak sambut maulid pula, nanti kita tak kenal Nabi kita. Jadi saya cerita. Azan dulu. Okey, sambung. Tajuk dia sekali lagi, beza Nabi kita dengan Nabi lain di awal-awal ini, tentang dipegang paha. Apa beza Nabi kita dengan Nabi lain? Wallahualam. Kita berada pada hadis yang kedua daripada hadis 40 Imam An-Nawawi. Hadis-hadis ini kita nak cuba mengambil manfaat daripada dia. Bukanlah saya ni orang yang mahir hadis, tidak. Hanya saja nak ambil manfaat saja daripada apa perbincangan hadis macam kita bincang dari tadi. Kita ambil banyak manfaat. Kita baca aja, tak ada buat apa pun. Kalau ilmu hadis ni dia banyak. Dia ada ilmu rijal. Siapa dia atas daripada Sayyidina Umar? Imam Nawawi ambil daripada siapa? Imam Nawawi dengan Sayyidina Umar kan tak berjumpa. Mestilah ada orang yang menyampaikan. Dia ada panjang, saya tak mahir. Kemudian dalam perbincangan ni ada tajuk dia Asbabul Wurud. Kalau Quran dia ada Asbabun Nuzul. Contoh, tonton baca Tabbat yada abi lahabin wa tab. Pandai.
Baca Tabayyana cerita apa? Pasal Abu Lahab kata dekat Nabi, "Tabaka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad." Allah jawab, dia ada asbabun nuzul. Kalau hadis dia tak ada asbabun nuzul, dia panggil asbabul wurud. Macam mana boleh cerita? Contohnya hadis ni. Macam mana Sayyidina Umar boleh cerita kat separa sahabat hadis ni? Macam mana Sayyidina Umar boleh meriwayatkan hadis ni? Macam mana Sayyidina Umar tiba-tiba boleh abang, ni suatu hari kami duduk dengan Nabi, tahu Jibril main, tahu ada seorang lelaki. Dia cerita tu sebab apa? Satu riwayat mengatakan, di zaman Sayyidina Umar sudah timbul orang-orang yang tak percaya kepada qada dan qadar. Sebab tu Sayyidina Umar meriwayatkan cerita ni. Macam Sayyidina Abu Bakar kan, zaman dia dah ada orang tak mau bayar zakat. Jadi dia cerita apa yang Nabi cerita kat kami dulu, boleh faham? Itu dia ada cerita, saya tak mahir. Jadi sebab tu kita tak cerita benda tu, kita hanya nak ambil manfaat je daripada hadis-hadis ni. Okey, boleh faham kan? Maknanya apa? Saya pesan banyak kali, jangan hanya nampak hari ini tuan-tuan dengar hadis yang kedua dari saya, tuan-tuan rasa inilah saja agama Islam. Janganlah mengecilkan Islam kerana kecetekan ilmu saya. Agama ni terlalu luas, tak terjangkau. Kalau tidak, mana mungkin Allah Ta'ala kata, "Qul law kanal bahru midad li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Quran ni kalau tuan-tuan nak syarah dia, ambil ayat lu, syarah dia, habis ayat lu, tambah ayat lu lagi sekali, syarah lagi sekali, habis kali kedua ayat lu, masih takkan habis cerita apa yang ada dalam Quran. Jadi ilmu saya terlalu cetek untuk orang nak mengatakan, takat ni je, ustaz-ustaz ni cerita ni ya, mana ada hak lain. Mendengar arwah Tuan Guru Datuk Harudin, dia syarah kat kita, lepas tu kita kata, nak bagi Datuk Harudin buat apa? Dia tahu hak takat tu. Itu yang dia nak cerita kat kita saja. Dia punya ilmu-ilmu sebalik dia kita tak tahu. Kita tahu, saya tanya tuan-tuan tahu arwah Datuk Harudin perubatan Islam lah. Tapi adakah itu saja ilmu dia? Jangan bila dia duduk dalam kuliah dia cerita kat kita, kita ingat banyak tu ya. Saya tak apalah, memang ilmu saya cetek. Tapi saya pesan kat tuan-tuan, jangan hanya sangka Islam tu banyak tu je. Dah, Islam tu luas. Pasal tu hari ini punya jati diri penting. Malaikat Jibril pegang paha Nabi. Saya dah sebut dah kat tuan-tuan Malaikat Jibril. Tapi dalam cerita ni kita tak tahu lagi, dia baru seorang lelaki jubah putih, rambut berkilat. Dia adalah Malaikat Jibril, tapi tak sebut lagi nama dia. Tapi saya dah sebut dah kat tuan-tuan. Dia pegang paha Nabi, lutut dia bertemu lutut Nabi. Dia tanya kat Nabi apa tadi? Sayyidina Umar kata, dia main-main duduk, dia duduk kalau betul, pegang kalau betul-betul. Dia tengok Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Muhammad, cerita dekat saya Islam tu apa? Nabi steady. Nabi jawab, "Terus, apa dia Islam?" Pasal apa? Beza dengan Nabi-Nabi lain. Nabi kita, tengok saya lihat, Nabi kita kenal mana satu malaikat, mana satu manusia. Berbeza dengan Nabi-Nabi lain. Nabi lain tak kenal mana satu malaikat, mana satu orang. Bukti saya bagi satu-satu. Dalil pertama, Al-Quran. Ketika mana Nabi Ibrahim menyembelih, ketika Nabi Ibrahim ada di rumah bersama dengan istrinya Siti Sarah, maknanya dah dapat Nabi Ismail, Siti Hajar dengan Nabi Ismail di Mekah, Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah di Palestin. Tengah duduk-duduk dua orang ni tak dapat anak lagi. Allah cerita macam mana? Tiba-tiba datang satu orang memberi salam. Qalu salama. Buka dalam Quran nanti ada. Buka surah belah kanan bawah. Qalu salama. Dia bagi salam kat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Ada tetamu 3 orang main dekat dia. Dalam Bible pun ada cerita ni. Tapi dalam Bible cerita dia potong.
Cerita dia kotor. Abang saya siap kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan buka dalam Bible, cerita ni ada, tapi cerita dia kotor. Wallahu a'lam. Dalam Quran, Allahu Akbar. Allah luar biasa. Allah cerita. Mai 3 orang tetamu bagi salam dekat Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Ibrahim jawab. Tengok-tengok tetamu. Kita bacakan Nabi Ibrahim punya sifat. Wa Ibrahim alladhi waffa. Nabi Ibrahim dia ada satu sifat waffa. Dia cukup sayang dan suka buat baik dengan orang. Jadi bila tetamu mai, apa Nabi Ibrahim buat? Dia jemput masuk. Mai masuk dalam rumah duduk. Apa Nabi Ibrahim buat? Ni bukan saya cerita, ni Allah cerita dalam Quran. Nabi Ibrahim pergi belakang rumah buat apa? Dia sembelih anak lembu. Punya luar biasa mengutamakan tetamu. Sebab tu Nabi kita habaq kat kita, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa beriman kepada Allah dan akhirat, dia mesti memuliakan tetamu dia. Tengok para nabi macam mana kukuhnya iman mereka. Tetamu mai, assalamualaikum warahmatullahi. Kenal tak? Tak kenal. Duduk. Pergi belakang rumah, sembelih anak lembu. Dia buat satu masakan. Apa nama dia? Allah sebut dalam Quran jenis masakan tu. Bi'ajlin hanif. Dia masak ni, kalau tuan-tuan pergi restoran Arab kan dia ada hanis, dia tulis hanis. Tu Nabi Ibrahim masak itu nak bagi tetamu makan. Wah, tak kenal. Dia dah masak anak lembu. Wish, dahsyat Nabi Ibrahim. Tetamu tak kenal masak anak lembu. Cuba kalau kenal tengok. Allah. Unta wah. Kita kalau jiran ni kira nak pergi rumah dia saja. Orang tak kenal sembelih anak lembu. La ilaha illallah. Jangan lupa cari ayat Quran. Biar kalau rajin tolong cari Zat. Baru tolong cari Zat. Surah apa? Aku nak baca kat dia. Cari Zat. Okey. Ada geng-geng nama ustaz-ustaz ramai. Ada member-member Zat. Kita petik dan tolong dia cari sikit ayat Quran. Nanti saya bagi kat tuan-tuan cerita tu, tuan-tuan baca. Bila dah siap masak, Nabi Ibrahim hidang 3 orang tu dia duduk betul. Ni meja makan. Ni meja makan. Depa 3 orang tangan depa duduk bawah. Depa tak angkat tangan, depa tak tengok, depa duduk betul. Nabi Ibrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dia tak makan. Bila depa tak makan, Nabi Ibrahim orang baik, jamu hidangan yang terbaik, tiba-tiba aku tak makan. Hamil cari gaduh dengan aku kah? Dah bukan saya dah. Quran cerita, bukan saya. Nabi Ibrahim terus kata dekat mereka, hampa mai ni dengan niat apa ke atas aku? 3 orang tu abang kata, wahai Ibrahim, kami adalah malaikat yang diutuskan untuk pergi kepada kaum Nabi Lut, memusnahkan kaum Nabi Lut. Tapi kami diminta singgah sini untuk bagi kamu berita gembira. Kamu akan boleh dapat anak daripada Siti Sarah. Namanya adalah Nabi Ishak. Nabi Ibrahim tak kenal itu malaikat. 1, 2. Nabi Lut. Malaikat yang sama. Surah apa? Tak ingat. Nabi Musa di Palestin, Nabi Lut dekat Sodomi, sampai dekat sana, sampai. Assalamualaikum. Dapat. Dia ustaz jalan InsyaAllah. Surah Hud ayat 64. Surah Hud ayat 64, betul ya? Bi'ajlin hadis, betul ya? Surah Hud bukan surah 29, tuan-tuan tulis. Allah. Syukran Habib. Okay. Surah Hud ayat 64 sampai habis muka surah tu, dia belah kiri sampai habis. 64 sampai habis muka surah belah kanan tu sampai habis. Nabi Ibrahim tak kenal yang untuk malaikat. 1. Kalau dia kenal dia tak masalah sebab dia tahu malaikat tak makan. 2. Malaikat yang sama pergi dekat Nabi Lut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi Lut. Nabi Lut main. Tetamu main. Muka malaikat handsome. Nabi Lut takut. Ya Allah, ni saat lagi kalau tetamu aku
Orang kampung aku ni dah lah semuanya hubungan susah. Tengok lelaki-lelaki lama, dia tutup pintu tingkap dia semua. Tetapi dia punya umat dia nampak, dia mamai keliling rumah dia penuh nak tengok orang-orang lelaki yang ada dalam rumah dia yang lawa-lawa. Nabi Lut kata, hampa nak apa daripada tetamu aku? Dia tak kenal malaikat. Hampa nak apa daripada tetamu aku? Hampa nak kahwinlah dengan anak perempuan aku, kata Nabi Lut. Kemudian bila dia halau daripada semua api, 3 orang malaikat tu kata apa? Lut, kami ni malaikat, kami main nak habaq kat hang kena keluar sebelum subuh, sebab kami akan terbalikkan tempat ni. Ayat dia, alaisa subhu biqarib, bukankah subuh dah nak dekat dah. Tu yang Nabi Lut dengan anak perempuan dia tarik daripada keluar. Bini dia ada cuba nak lari ke belakang, tapi dengan syarat, kata malaikat, hang jangan pandang belakang, jangan tengok, hang tak akan sanggup tengok. Nabi Lut keluar saya daripada kampung dia tu, malaikat angkat kampung tu, boom, balik kuang, hilang hak yang bawah yang tu ada pokok apa semua tu, terus tenggelam bawah, hilang. Dia tak kenal yang tu malaikat. Kalau dia kenal, dia tak takut, sebab dia tahu dia malaikat. Dia tak jaga pun tak apa, malaikat boleh jaga diri dia. 2, 3 hadis Nabi Musa dengan malaikat maut. Suatu hari Nabi Musa tengah jalan, tiba-tiba ada satu orang mai bertemu dengan Nabi Musa. Apa kata lelaki tadi tu? Lelaki tu kata, ya Musa, ajib rabbak. Ai Musa, sahut seruan Tuhan kamu. Maksudnya apa? Ai Musa, sampai masa untuk mati. Dia berkata agak macam tu kat Nabi Musa. Dia kata lagu tu, apa Nabi Musa buat? Tampaklah celupak lah mulut. Kalau bahasa kita, tampak kawan tu celupak sangat mulut. Masa dia kata aku turun Nabi mati ni. Malaikat tu kata, aku malaikat maut lah. Oh, dia tak kenal hak mai tu malaikat bila merupa macam orang. Berbeza dengan Nabi kita. Semua malaikat yang main, semua Nabi kenal siapa dia, walaupun dia menyerupa macam orang. Itu beza Nabi kita dengan Nabi-Nabi yang lain. Wallahualam. Bila nak masuk hadis ni, lu cerita tak habis lagi ni. Masa dia dah 8.45 lah. Sejam lah ni, dalam calculation nombor kat recording pun dah tunjuk sejam lah. Hadis tak baca lagi. Kata malaikat Jibril, akhbirni anil Islam. Nabi steady aja jawab. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau Nabi terkejut, mesti saya dinomak kata apa? Lelaki itu lutut bertemu dengan lutut Nabi, tangan yang memegang paha Nabi, dan dia kata kepada Nabi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, cerita saya pasal Islam. Maka Nabi Muhammad pun terkejut, siapakah gerangan kamu? Apa sih jadi begitu? Dia tak kata. Dia tanya, Nabi jawab terus. Nabi kata, akhbirni anil Islam. Bagi tahu saya Islam apa? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an ashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa ta'ajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang ni tak hurai sebab hadis bulan depan tajuk yang sama. Hadis nombor 3, rukun Islam. Jadi saya langkau, tak cerita sebab bulan depan nak cerita boleh. Kalau tidak bulan depan, macam yang bulan lepas punya bincang, tak sedap lah begitu. Ini saya tangguh bulan depannya untuk bincang yang agama Islam. Sambung. Qala, kata lelaki tadi bila dia dengar Nabi jawab, dia kata, Muhammad, cerita kat aku Islam tu apa? Nabi apa? Rukun Islam, angkat syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Dia dengar dengan Nabi kata lagu tu, dia jawab, qala saddaqta. Hang betul, kata lelaki tadi. Hai, kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu, kami heran dengan dia ni. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia tanya, dia pula kata betul. Dia pacuk dia ni siapa dia ni? Dia tak kenal lagi. Nabi tahu lah siapa. Tak apa, tunggu.
Qala, dia kata lagi sekali pula lagi tu, hak yang Sayyidina Umar dengan para sahabat ni pakat duk perhati ni mana ni? Dia ni tanya Nabi jawab direct. Dia ni pula kata betul. Dia ni tu guru Nabi kah? Bila ada lagi Nabi? Ada Nabi lain lagi kah? Dia pun tiba soalan dia ni siapa dia? Sambungan dia kata qala sadaq. Qala fa akhbirni 'anil iman. Yang ni kita sentuh sikit saja dan ceritakan aku tentang iman. Nabi jawab rukun iman. Qala, kata Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat dan juga kepada qada dan qadar. Kemudian lagi tu kata apa? Qala sadaqta, hang betul. La ilaha illallah. Dua kali dah dia tanya, dia kata betul. Mai kali ketiga, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Cerita dekat saya tentang ihsan. Ihsan ni apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Nabi, ihsan ni hang buat benda macam hang nampak Tuhan. Tapi kalau hang tak boleh nampak Tuhan dan tak boleh rasa Tuhan nampak hang, jangan takut, Tuhan sentiasa tengok dekat hang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tengok saya elok, tengok saya elok. Ini adalah apa ni? Tonggak kepada kita. Rukun Islam, rukun iman, ihsan. Apa ihsan ni? Akhlak. Sebab tu orang beragama Islam mengikut ahli sunnah, dia mesti kena ada tiga ni. Dia tak boleh begitu kuat imannya, begitu cantik syariat dia, tetapi mulut dia kurang ajar. Sebab apa? Tuan-tuan cuba tengok saya. Cuba bayang. Kalau hari ini saya kata kat tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan semayang. Tuan-tuan tengok saya elok. Saya pun berdiri tengah-tengah, saya buat Allah. Takbir begini ya. Allahu Akbar. Tangan mesti macam ni tuan-tuan ya. Allahu Akbar. Begitu rukuknya, macam tu cantik dia. Masa saya buat tu, saya tunjuk tuan-tuan. Atau tuan-tuan semayang seorang-seorang, mainlah orang-orang alim duduk sebelah tuan-tuan, tengok tuan-tuan semayang. Apa perasaan kita? Kita akan rasa macam seronok. Orang tengok kita semayang, kita rasa seronok. Kalaulah orang tengok kita pun kita rasa seronok dan kita buat elok, apa pandangan tuan-tuan kalau Tuhan yang tengok kita? Takkan mulut kita kurang ajar? Nampak? Sebab tu ulama mengajar kita, pelajar-pelajar sekolah mesti beradab dengan cikgu-cikgu, mesti hormat cikgu-cikgu. Sebab kita ada tiga ni. Tak cukup saja dengan Islam kita, tak cukup dengan sembahyang, puasa, zakat, haji, tak cukup dengan percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari akhirat dan qadar. Kita kena ada akhlak yang elok. Sebab Allah perhati kita. Walau macam mana keadaan kita sekalipun. Nabi kata apa? Kena ada akhlak. Kata lelaki tadi, qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Yang ni dengar saya elok. Yang ni selalu orang ada tersilap faham sikit di sini. Tengok elok. Malaikat Jibril tanya Nabi soalan yang keempat. Yang ni tajuk ni nasihat saja, cadangan saya, masjid bincang juga. Sebagai orang Islam, dia tak boleh lari daripada ilmu yang keempat, ilmu hari akhirat. Dalam bahasa canggih, ilmu eskatologi. Ilmu yang bincang pasal Imam Mahdi. Tapi tengok dulu, tengok saya. Ilmu yang bincang pasal Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, semua ni kena dengar. Tapi bukan pergi cari. Kita tahu yang akan memimpin siapa? Nabi Isa dengan Imam Mahdi. Cukup. Jangan pula pergi cari Imam Mahdi turun kat mana. Saya nak berjiran dengan Imam Mahdi. Ya salam. Yang tu bukan. Sebab hari ini ada orang yang duk buat macam tu. Duk cari mana Imam Mahdi, nak korek latar belakang dia, siapa keturunan dia. Dia duk cari nak pergi, nak dapat, aku nak jadi orang pertama yang menghunus pedang untuk berperang dengan Imam Mahdi. Jangan. Tuk-tuk guru kita, maafkan saya, kalau tuan-tuan tengok ustaz-ustaz dan tuk-tuk guru alim ulama, kenapa mereka antara benda yang mereka suka, yang mereka ada, mesti macam keris,
pedang, senjata-senjata, senapang ada di rumah-rumah mereka. Kenapa? Saja nak bagi tahu. Salah satu dia ialah yang disebut antara contohnya macam ulama-ulama tua-tua kita, mereka simpan 1-2 pedang kerih. Itu tujuannya, kalau sampai waktu Imam Mahdi dan aku hidup, aku akan berperang bersama dengan Imam Mahdi untuk menegakkan agama. Takat tu je. Mereka tak ada pun pergi berjiran, tak ada pun pergi bawa pedang hulur ke hilir. Ini zaman Mahdi kena pegang pedang. Tak ada. Sebab apa? Ilmu eskatologi mesti datang dengan rukun Islam dulu, rukun iman, akhlak, baru eskatologi. Mana boleh langkau ambil eskatologi tinggal rukun iman, tinggal rukun Islam? Tak betul. Jadi hari ini, tapi ilmu ni kena ada. Ilmu ni kita kena dengar apa dia benda masa depan, apa benda nak berlaku, apa benda yang akan ada, siapa pemimpin-pemimpin, kriteria-kriteria pemimpin yang akan memimpin kita. Kaabah berapa kali lagi yang akan dibakar, Kaabah berapa kali lagi yang akan dimusnahkan. Semua tu dah Nabi cerita. Benda tu kena ada ilmu kita, supaya bila berlaku kita kata tak ada masalah. Macam baru ni bila orang cerita pasal Covid, inilah tanda-tanda akhir zaman. Dah, berdasarkan ilmu pengajian kami, banyak kali dah jadi macam Covid sebelum ni, cuma kita aja tak jumpa. Sebab dia setiap 100 tahun dia berlaku. Kita baru 40 tahun, mana nak jumpa 100 tahun yang sudah. Orang yang 100 tahun pun semua dah mati dah, tak ada cerita kat kita. Boleh faham? Jadi kita tak cuak. Itu tujuan dia. Jadi malaikat Jibril tanya kat Nabi, akhbirni anis sa'ah. Tengok Nabi jawab. Dengar dia dulu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tengok saya dia dulu. Apa terjemahannya? Yang bertanya lagi tahu daripada yang ditanya. Nabi kata begitu. Yang bertanya lagi tahu daripada yang ditanya. Sebahagian menghuraikan kata malaikat Jibril tahu bila kiamat. Tak kena, sebab kiamat tu rahsia Allah. Jadi macam mana nak terjemah ayat ni? Yang tanya tu lagi tahu daripada yang ditanya. Maksudnya ialah, tengok saya buat bahasa kita. Muhammad, bagi tahu kat aku bila kiamat. Nabi jawab, hak tanya lagi tahu daripada saya. Kita dua-dua tahu kata yang ni rahsia Allah. Kita dua-dua pun tak tahu. Itu maksud dia. Boleh faham? Itu maksud dia, terjemahan dia. Bukan malaikat Jibril tahu, tak. Itu rahsia Allah, kiamat itu. Cumanya Nabi jawab cara tu, nak abang kata, hang pun tahu, hang dengan aku dua-dua tak tahu sebenarnya. Tanya pula. Boleh faham tak? Hang pun tahu, tanya pula. Hang tak tahu, aku pun tak tahu. Betul. Lebih kurang macam tu lah. Tapi Nabi tak jawab lah lagu tu. Nabi orang yang berbudi bahasa cantik. Nabi kata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Hak tanya tu pun tahu, hang lagi tahu daripada aku. Apa maksudnya? Hang pun tahu, aku tak tahu, hang pun tak tahu sebenarnya bila. Sebab tu malaikat Jibril jawab. Lepas tu dia kata apa? Fa akhbirni an amaratiha. Cerita kat saya apa tanda dia. Nabi jawab, qala antalidal ammatu rabbataha, apabila seorang perempuan melahirkan tuannya, wa antarul hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Akan ada orang yang dulunya apa dia? Hufatan urata, dia ni tak tutup aurat dia. Alata ri'a asya'i, dia punya kehidupan pun mengharapkan orang membeli daripada dia punya gembala-gembala kambing dia. Tetapi yatatawaluna fil bunyan, dia berusaha untuk membina bangunan-bangunan tinggi. So berhenti tak tu. Apa dia? Ada 2 tanda. Lagi 5 minit habis. Habis tak habis hadis, kira habis juga. Dah pukul 9 dah. Balik. Semua nak balik. So mengaji lama-lama. Nanti bulan depan tak main dah. So mengaji lama-lama. Ada 2 contoh Nabi bagi. Tuan-tuan,
Kita semua tahu Nabi ini Allah tak bagi melainkan Allah wahyu kat Nabi, betul? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak buat melainkan Allah yang bagi tahu. Jadi mulut Nabi lancak jawab dua benda. Bila ditanya, bila kiamat? Hang pun tahu. Hang dengan aku dua-dua kita tak tahu bila kiamat. Okey, bagi tahu tanda dia. Ada dua. Satu, bila mana orang perempuan melahirkan tuannya. Apa maksudnya? Peperangan yang lebih peperangan daripada zaman Nabi sampai kepada zaman kita. Daripada dulu. Tapi zaman kita tak ada hamba-hamba. Jadi dulu ada banyak berlaku hamba. Bila banyak berlaku perang, itu tanda sudah mula masuk akhir zaman. Itu maksudnya. Sebab apa? Bila satu orang lelaki, dia menawan satu kawasan, perempuan-perempuan jadi hamba. Bila jadi hamba, dalam hukum Islam, lelaki tuan tadi dia boleh meniduri hamba dia, dan hamba tu boleh melahirkan anak. Anak tu menjadi anak dia yang sah dan boleh ganti dia jadi pemimpin pula lepas tu. Mak tetap status hamba, anak tadi jadi tuan. Boleh faham? Jadi bila banyak perang, maknanya dekat dengan kiamat. Yang kedua, tengok elok-elok, yang ini penting. Orang yang tidak berpakaian. Kat sini bukan maksud bogel. Islam bila kamu tak tutup aurat, kamu umpama orang yang berbogel. Boleh faham ya? Jadi kat sini bukan orang bogel bulat lama tu, dah. Dia tak tutup aurat elok. Apa maksudnya? Orang ni kain tak cukup. Apa maksud kain tak cukup? Bincang apa tajuk kain tak cukup? Maksudnya, hang punya keperluan diri pun hang tak boleh nak tentukan bagi elok. Baju yang hang nak pakai pun, kebanggaan hang pun hang tak ada. Tapi berlumba-lumba untuk membina bangunan. Tengok elok-elok. Ulama hurai, jangan pergi bangunan saja. Sebab dulu kemajuan terletak pada bangunan. Sekarang kemajuan pada handphone. Orang yang tak mampu tapi nak beli handphone mahal-mahal. Orang yang tak mampu nak pakai kereta mewah-mewah. Tengok saya, bukankah itu budaya hari ini? Bila nak ajak orang jadi cepat kaya? Betul? Ya. Itulah tanda kita menghampiri kiamat. Jadi kita kena buat persiapan. Kena jaga diri kita, jaga keluarga kita. Sebab makin celaru, yang betul nampak salah, yang salah nampak betul. Dia jangan tengok pada bangunan. Sebab kalau tidak, kita nampak Burj Khalifah saja yang dekat Dubai, kita rasa Malaysia selamat. Dia maksud dalam benda macam tu juga. Hari ini semua nak pakai baju, dia tak mau beli dekat kedai Haji Wahab. Mau beli jenis jenama power, mahal-mahal. Betul? Kalau kita kat Malaysia ni, bata-bata tak mau lah. Beli kasut bata, budak nangis. Bata. Tahu la ilaha illallah. Kita masa kecil-kecil dulu, hak tu lah paling mewah bata. Oi. Hari ini tak mau, kalau boleh nak pakai kasut Nike saja. Oi. Boleh faham tak maksud saya? Padalah. Memanglah seorang mak bapak sanggup berlapak nak bagi anak dia elok. Tapi hang sebagai seorang anak tak boleh fikir lanjut dah. Allah hantar kita pergi, mak bapak hantar kita pergi sekolah bukan untuk baca buku. Kalau baca buku, hang tak pergi sekolah pun hang boleh baca. Pergi sekolah nak ajak kita untuk fikir. Sebab tu di sekolah ada banyak aktiviti dan permasalahan. Ajak kita fikir macam mana nak fikir. Jadi bila mak bapak kita sanggup beli yang tu semua, hang sendiri tak boleh fikir ke mak bapak hang mampu tak mampu. Tapi itu tanda dia. Jadi kalau kita boleh bendung, selamatlah kita. Tak boleh bendung, maka kita pun akan larut. Bila larut, macam mana kita nak buat? Ada jadi jalan penyelesaiannya terus dan seterusnya. Wallahu a'lam. Bagi saya selesai sikit. Summa talaqa. Kemudian laki itu bila dia dah tanya, dia bangun, dia belah. Falabithu maliyah. Nabi membiarkan kami semua beberapa hari. Siapa dia lagi? Pakai masing-masing untuk teringat. Dia lah. Takkanlah hang tak teringat peristiwa tu. Hang duduk sebelah Nabi, tiba-tiba mai satu lelaki putih melapak baju, apa nama, rambut hitam berkilat, pomet elok ya, mai duduk dengan handsome.
Hang nak lutut, hang nak temu lutut Nabi pun jenis-jenis duk berkira nak bertemu tak bertemu. Dia mai keluar tak mana dia bertemu lutut dia dengan Nabi, tapak tangan dia pun pegang paha Nabi macam tak apa saja, macam kenal Nabi lama. Kita pun tak kenal dia, duk keliling tu. Tiba-tiba bertujai dengan Nabi duk cakap, Nabi jawab dia kata betul. Nabi jawab dia kata betul. Ai kemah kawan ni daripada Nabi ni. Takkanlah hampa tak teringat langsung. Confirm para sahabat teringat. Nabi malabistu maliyah walabistu maliyah. Nabi biar kami beberapa hari semua pakat duk. Siapa dia tu? Kemudian Nabi jumpa Sayyidina Umar. Qala summa qala, kata Nabi. Nabi jumpa Umar, duk tengok depa macam nak tanya tak tanya, nak tanya tak tanya. Segan nak tanya, Nabi malu. Nabi tengok, Nabi kata, "Ya Umar, hai Umar, atadri manis sa'il?" Ingat lagi dah Amai hari itu? Kenal nak dia siapa dia? Jawab Nabi kita. Qultu, kata Sayyidina Umar, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasul saja yang tahu, wahai Rasulullah, kami tak tahu. Qala, kata Nabi, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum, rawahul Muslim atau kama qala sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, hak mai ke hampa tu Jibril. Dia mai ajak dekat hampa agama hampa. Kini saya hutang dengan tuan-tuan bulan depan. Apa dia? Pasal apa Nabi kata Jibril yang mai ajak agama hampa? Pasal apa Nabi tak kata, tu aku duk jawab, aku duk ajak hampa lah. Kalau Jibril yang mai mengajak para sahabat tadi, siapa guru dia? Nabi lah, sebab Nabi yang duk cakap. Saya hutang tuan-tuan sebab nak cerita panjang sikit. Bulan depan insya-Allah kita mula tang situ. Saya nak mula dengan kata, tuan-tuan ingat dah bulan lepas kita kata Jibril mai mengajak Nabi, Nabi kata Jibril mai mengajak hamba agama hamba. Pasal apa kata lagu tu? Saya jawab, baru kita masuk hadis yang ketiga. Boleh? Wallahu alam. Pengajaran hari ini. Pengajaran yang pertama, ingat, jadilah seperti ubi atau jadilah seperti telur rebus. Ayat mendidih mai, yang sama juga rebus ubi jadi lembut, yang sama juga rebus telur jadi keras. Kita kena ada jati diri. Apa jati diri kita? Saya nak ajak tuan-tuan jati diri. Kemah sangat ke saya? Hidup pun baru 40 tahun. Tak boleh. Nabi yang boleh ajak kita. Pasal Nabi kan tak mati. Nabi kan daripada dulu, bila wafat saja Nabi, sampai sekarang Nabi masih hidup. Sebab tu kita pergi kat kubur Nabi, kita bagi salam, betul? Roh Nabi masih ada di situ dan Nabi tak mati, betul? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kata orang yang berjuang di jalan Allah mati. Dah, dia hidup, cuma hampa je tak nampak. So Nabi hidup. Kalaulah Malaysia merdeka 63 tahun pun kita kata Malaysia kemah dan canggih. Kalau Nabi masih hidup sampai sekarang dalam 1400 tahun tu ada lagi, takkan Nabi buruk? Boleh faham? Takkan Nabi duduk saja orang baca selawat Allahumma salli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa aku doa dekat Rasulullah tak apa-apa, tak ada apa, duduk saja tengok. Mustahil Nabi kita berakhlak macam tu. Sebab itu Nabi ada banyak pengetahuan. Kerana pengetahuan Nabi develop dari masa ke masa sampai sekarang 1400 tahun. Sebab tu semua yang hadis Nabi ceritakan kita sampai sekarang kita boleh pakai walaupun dah masuk 1500 tahun, 400 tahun. Boleh faham? Jadi mesti ada pengajaran daripada Nabi. Jadi jati diri ada 4. Pertama Islam, jaga ni elok-elok, bulan depan kita belajar. Yang kedua iman. Iman ni sangkut sikit-sikit saja, saya pun tak mahir sangat. Percaya pada Allah, pada malaikat, pada ni. Iman ni dia kena main daripada 3, mulut, perbuatan dan juga hati. Tak apa, nanti saya urai balik bulan depan insya-Allah. Yang ketiga, kita kena ada akhlak. Orang Islam kalau tak ada akhlak, tak suka senyum, asyik marah-marah, balik rumah tak boleh baik dengan ahli keluarga, baik dengan orang luar, tak baik dengan ahli keluarga sendiri. Nabi selalu pesan kat kita, sayang keluarga kita, sayang anak kita, cium anak kita, cium ahli keluarga kita. Kenapa? Dia halal untuk kita. Jangan kita baik dengan orang kat luar tapi kita tak baik dengan keluarga kita. Akhlak.
Dengan orang tua Nabi suruh kita hormat. Dengan orang muda Nabi suruh kita sayang. Nabi ajar kita bila duduk dalam majlis, bila orang kata genjam sikit bagi orang duduk, genjam sikit. Semua akhlak. Masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Akhlak semuanya. Nabi sebut kata apa? Sebaik-baik manusia di kalangan kamu adalah ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik akhlak dia. Yang tu hadis ke depan. Banyak lagi ni ada 40. Dua, baru baca dua, ada lagi 40. Ada lagi 40 bulan lagi. Tak tahu sempat hidup, tak sempat hidup, tak tahu. Jadi nak bagi tahu kata apa? Jati diri kita 4. Islam, iman, ihsan. Yang keempat, cerita tentang kiamat. Belajar, dengar. Bukan untuk pergi cari, tunggu, ready, tapi mana. Nabi tak suruh buat lagu tu. Nabi suruh bagi kita ada pengetahuan supaya kita tak goyang. Ke depan, orang akan mudah nak buat macam-macam kalau kita tak ada 4 pillars, 4 tonggak utama dalam hidup kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.